Apa khabar semua? Korang tahu tak, company Rivian ni satu-satunya company elektrik yang baru dan mampu deliver production car dia kepada customer selain daripada Tesla. Dan dulu Tesla pernah cuba saman company ni sebab dia curi pekerja-pekerja Tesla. Nasib baik tak bungkus. Company kereta elektrik yang lain pula, kalau korang perasan, boleh cakap je lah, lepas tu tunjuk prototype, tapi entah bila boleh deliver pada customer. Betul tak? Entah-entah tak deliver terus, lesap terus duit. Jadi jom kita tengok apa dia company Rivian ni sebenarnya, dan best sangat ke kereta dia orang? Rasa-rasanya boleh sampai Malaysia tak kereta ni? Jadi untuk company yang baru macam Rivian ni sebenarnya kira agak impresif jugalah sebab mampu sampai ke production stage. Korang janganlah compare dengan company yang dah establish macam Toyota ke, BMW ke, Mercedes ke. Memang senang-senang je dia orang boleh buat kereta elektrik ni. Tapi Rivian ni yang tak pernah buat kereta, cari funding daripada puluh-puluh ribu sampai sekarang ni dah bilion-bilion. Kira hebat lah kan? Kalau Tesla dulu memang Elon Musk yang invest duit dia sendiri, tapi Rivian ni memang betul-betul mula daripada bawah. Dan of course salah satu tarikan Rivian ni adalah dia buat kereta elektrik jenis SUV. Itu je yang dia buat untuk consumer market. Dia tak buat sedan, tak buat convertible, tak buat kereta sport. Memang dia fokus pada SUV saja. Memang betul Tesla pun ada SUV juga, tapi Rivian punya SUV ni dia style pickup truck macam Hilux dengan Ford Ranger tu. Dan kereta ni dibuat daripada ground up tau. Maknanya memang daripada base lagi dia orang dah design sebagai kereta elektrik. Dia bukan ambil base kereta sedia ada dan convert pada SUV elektrik. Jadi sebab tak ada lagi company yang buat truck pickup elektrik macam ni, at least yang dah sampai production stage, ramailah yang beli kereta Rivian ni. Dan satu lagi advantage company Rivian ni adalah dia bukannya identify diri dia tu sebagai company otomotif, tapi lebih kepada tech company. Jadi selain dari buat kereta, dia buat juga software untuk electric vehicle. Rivian ni juga dia memang nak buat supercharging network dekat seluruh USA dengan Canada. Jadi ada satu je company lain yang buat macam ni, iaitu Tesla. Kalau korang fikirkan, memang nak charge ni lah satu masalah paling besar untuk electric car. Kalau dekat US sana sekarang ni, siapa yang beli Tesla tu kira selamat lah sebab dia dah ada supercharging network dia sendiri. Charge dalam 40 minit macam tu je dah boleh dapat range 300-400 km kan. Kira okey lah tu. Kita pun kalau drive biasanya lepas 4 jam macam tu mesti nak berhenti rehat. Tapi kalau manufacturer lain, even yang dah establish pun, dia orang tak ada supercharging network ni. Nak kena kongsi public charger dengan semua brand lain yang ada. Jadi ini yang bagi banyak kelebihan kepada Tesla. Kiranya bila Rivian pun ada plan dan ada modal yang cukup untuk buat supercharging network ni, itu yang dia boleh menjadi pencabar terbesar untuk Tesla. Tapi of course lah, Tesla dah buat benda ni dah lama. Jadi cabaran besar lah untuk Rivian ni. Dah lah dia start lambat, lepas tu nak kena buat produk yang lagi bagus daripada Tesla pula kan. Kalau tak, siapa nak guna? Jadi SUV yang ada dalam line up Rivian sekarang ni sebenarnya cuma ada 2 saja. Tapi orang dah pre-order ni lama dah. Tapi 2 kereta dia ni walaupun sikit, dia sangat menarik lah sebab memang ramai yang dah order. Kereta yang pertama dipanggil sebagai R1T dan yang kedua dipanggil sebagai R1S. R1T ni dia macam Ford Ranger dengan Toyota Hilux tu. Dia ada ruang flatbed dekat belakang untuk isi barang, dan R1S ni dia full SUV lah macam Mazda CX-8 ataupun Volvo XC90. Kalau nak mudah ingat, R1T tu, huruf T tu maknanya truck. So, rupa dia macam truck pickup lah. Dan disebabkan R1T dengan R1S ni memang dibina dari ground up untuk jadi adventure electric vehicle, memang feature-feature yang ada dalam kereta ni betul-betul kena lah dengan function dia. First sekali, base kereta ni sangat simple sebenarnya. Dia macam skateboard je. Ada tapak, bateri semua duduk dekat situ. Lepas tu ada motor untuk setiap tayar. Depends pada model apa yang kita pilih. Jadi itu sajalah untuk base dia. Maknanya ruang atas tu diorang bebas nak design dan letak apa saja untuk pastikan boleh match dengan function kereta ni, iaitu pergi adventure. Contohnya nak pergi piknik ke, nak pergi camping ke 2-3 malam, nak off-road ke sikit-sikit. Sebab kalau nak off-road yang hardcore tu, sayanglah kot kereta cantik macam ni. Antara feature yang paling menarik untuk Rivian ni, of course lah, adalah dia punya storage. Memang banyak sangat ruang untuk simpan barang dalam kereta ni. Korang bayangkan Ford Ranger tu dah banyak barang boleh letak dekat belakang kan. Sekarang bayangkan kalau bawah hood depan tu pun kita boleh simpan barang. Memang luas, betul tak? Lepas tu Rivian juga dia letakkan air compressor dekat kereta dia. Sebabnya kalau kita buat
buat off-road. Kadang-kadang tayar tu kan kita kena kempiskan sikit supaya dapat lagi banyak grip. Tapi lepas dah kempiskan, macam mana nak keraskan balik tayar tu? Sebab itulah dia orang ada air compressor ni. So user just connect je hose tu dan terus boleh pump tayar guna power dari kereta tu sendiri. Jadi function ni kalau nak ikutkan, boleh juga kita guna untuk tolong orang yang stranded, tayar dia tak ada angin dekat tepi jalan tu, betul tak? Nak pump tayar basikal pun boleh. Lepas tu adalah feature-feature tambahan macam dekat dalam pintu kereta Rivian ni, dia ada letak flashlight. Macam simple je, kita boleh letak torchlight kita sendiri. Tapi bila kita letak dekat situ, automatik dia akan cas sendiri flashlight tu. Jadi flashlight kita sentiasa ada bateri. Kemudian ada juga dia orang letakkan Bluetooth speaker. Kalau lah masa camping tu kita nak ambil speaker tu, nak letak dalam kemah untuk dengar muzik kan. Kemudian ada lagi ruang untuk simpan barang dekat belakang seat penumpang. Jadi nak simpan macam skateboard ke, atau dekat US sana nak simpan alat untuk ski ke, surfboard ke pun boleh juga. Basically untuk simpan barang-barang yang panjang lah. Itu feature yang ada dalam kereta. Yang aksesoris tambahan lain pula. Macam-macam kita boleh tambah dekat kereta ni. Nak letak rak basikal dekat bumbung pun boleh. Nak pasang kemah dekat atas bumbung tu pun boleh. Dan macam-macam lagi lah add-on untuk letak dekat kereta ni. Cuma buat masa sekarang, semua produk ni Rivian yang kontrol lah. Tapi satu masa nanti, kalau kereta ni dapat sambutan, of course akan ada third party punya aksesoris. Satu lagi sebab kan kenapa orang kata Rivian ni boleh pergi sangat jauh adalah dia bukan setakat buat kereta untuk consumer macam kita, tapi dia juga supply kenderaan untuk business-business. Contohnya macam Amazon, dia orang dah order 100,000 unit electric delivery truck daripada Rivian ni. Lepas tu Amazon pun buat investment sekali dalam Rivian. Kalau korang lah ada company suruh deliver 100,000 kereta dekat dia, kan ke berbilion untung tu. Sebab tu orang predict yang masa depan Rivian ni memang cerah. Dan model yang ada, model R1T dengan R1S tu pun kalau difikirkan, baru percubaan pertama Rivian je untuk jual kereta. Jadi first time pun dah hebat kereta dia. Bayangkanlah bila dah ada lagi banyak line up nanti. Kalau dia dapat secure deal dengan delivery company yang lain macam FedEx ke, UPS ke, even JNT pun lagi hebat. Sebab Tesla tak buat benda ni. Tesla hanya fokus untuk jual direct pada customer. Cuma of course lah, bila berjaya macam ni akan muncul lagi lah kompetitor yang lain. Contohnya Ford 150 Lightning. Ford ni dah lama dah memang dia terror buat kereta. Lepas tu dia memang penjual utama truck pickup. Jadi memang tak mustahil orang yang cari kereta elektrik ni akan test drive juga Ford 150 ni kalau dia nak beli Rivian. Cuma itulah kelebihan Rivian ni, dia ada plan untuk buat supercharging network. Tapi belum buat lagi lah, baru plan saja. Jadi kalau tengok rupa Rivian ni, bila dia sampai Malaysia nanti, korang nak beli tak? Kalau harga berpatutan, apa salahnya kan? Tapi kalau korang subscribe, lagi best. Sebab free je. Ada banyak lagi video menarik untuk anda tonton dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.